Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengalu-alukan lebih banyak peluang untuk mengukuhkan muhibah dan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan keyakinan terdapatnya potensi untuk mengukuhkan hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Kyrgyz. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Li Xiang, Premier Republik Rakyat China dan seterusnya berangkat ke Harbin Heilongjiang, Provinsi Republik Rakyat China. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada permulaan mesyuarat, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan takziah dan simpati kepada keluarga yang terjejas akibat gempa bumi di Zhejiang pada Januari 2025. Mengenai hubungan Brunei-China, Baginda menyatakan bahawa negara Brunei Darussalam menghargai hubungan dengan China dan teguh mendukung One China Policy dan seterusnya menekankan bahawa China kekal sebagai rakan kongsi utama dan negara Brunei Darussalam menghargai persahabatan teguh yang dibina selama ini. Di samping itu, negara Brunei Darussalam telah mendapat manfaat daripada hubungan dan pertukaran antara rakyat, pertukaran amalan terbaik dalam pelbagai bidang kooperasi. Sehubungan itu, Baginda menzahirkan rasa sukacita dengan keberangkatan ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen mereka untuk mengukuhkan hubungan ekonomi dengan memeterai perjanjian yang akan meluaskan dan memperdalam kerjasama dua hala. Sementara itu, mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bagi meningkatkan perkongsian serantau yang lebih kukuh bersama China, hubungan dialog ASEAN-China menjadi salah sebuah perkongsian yang paling komprehensif di kalangan ASEAN sejak bertahun-tahun lagi. Ke arah ini, Baginda menzahirkan penghargaan terhadap sokongan China yang tidak berbelah bahagi, terutama sekali di bawah Comprehensive Strategic Partnership yang ditubuhkan semasa negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Dalam hal ini, Baginda menyuarakan pandangan bahawa usaha-usaha China yang berterusan untuk mengukuhkan kerjasama termasuk di bawah ASEAN-China Year of People-to-People Exchanges telah mengeratkan lagi hubungan antara rakyat dan rantau ini secara signifikan. Negara Brunei Darussalam juga mengalu-alukan sidang kemuncak ASEAN Gulf Cooperation Council GCC China di Kuala Lumpur yang bertujuan untuk memupuk pertumbuhan ekonomi yang mapan dan kemakmuran yang dapat dinikmati bersama di seluruh rantau ini. Akhir sekali, Baginda juga mengalu-alukan lebih banyak peluang untuk mengukuhkan muhibah dan persahabatan antara kedua-dua negara dan rakyat. Selesai keberangkatan negara di Beijing, Republik Rakyat China, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak ke Harbin Heilongjiang, Provinsi China bagi menghadiri majlis pembukaan Asian Winter Games ke-9 yang berlangsung pada 7 Februari 2025. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja
Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Beijing Capital bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Miss Yu Hong, Ketua Pengarah Asian Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs. Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat tiba di Harbin Taiping International Airport. Keberangkatan tiba Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Mr. Lan Xiaomin, Chairman of the Heilongjiang Provincial Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, dan Ms. Liu Yan, Deputy Director General, Heilongjiang Provincial Foreign Affairs Office. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, negara Brunei Darussalam dan Republik Kyrgyzstan mempunyai hubungan dan persahabatan yang mesra sejak hubungan diplomatik dijalinkan pada tahun 1996. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Sadur Zafarov, Presiden Republik Kyrgyz yang berlangsung di Hotel JW Marriott Harbin, Heilongjiang Province, China. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia turut menzahirkan rasa sukacita dengan kedua-dua belah pihak juga bekerjasama rapat dalam forum antarabangsa termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Menyentuh mengenai hubungan dua hala, baginda melahirkan keyakinan bahawa terdapatnya potensi untuk mengukuhkan hubungan kedua-dua buah negara. Baginda menyambut baik kedua-dua belah pihak yang sedang bekerjasama dalam meneliti perjanjian pengecualian visa yang akan menggalakkan lebih banyak lawatan di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Kyrgyz. Baginda juga menyampaikan sokongan terhadap pencalonan Republik Kyrgyz di PBB termasuk Majlis Keselamatan PBB serta menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Kursus ibadah haji dan umrah memastikan penyampaian ilmu manasik haji yang lengkap dan teratur. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Jawatan Kuasa Takmir Masjid As-Salam Kampung Junjungan dan Majlis Perundingan Kampung lewat petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran sempena memulakan penggunaan masjid. Hadir yang berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Antara pengisian majlis bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran. Majlis diselajurkan dengan penyampaian surat lantikan ahli jawatan kuasa takmir masjid kepada 38 orang. Mula digunakan pada 6 Disember 2024, masjid tersebut boleh menampung 1,600 jemaah. Juga hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Kursus ibadah haji dan umrah bagi musim haji tahun 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi diadakan bagi meningkatkan pengetahuan bakal jemaah haji negara mengenai manasik haji secara teori dan praktikal. Pagi tadi, rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan lawatan ke pusat kursus haji dan umrah di daerah Brunei dan Muara yang diadakan di Sekolah Agama Pengaraan Anak Puteri Amal Mikalsum Al-Islam dan Sekolah Agama Lambak Kanan. Mengetahui rombongan, Pengaraan Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengaraan Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, tinjauan bertujuan memastikan penyampaian ilmu manasik haji yang lengkap dan teratur. Kursus diadakan secara serentak di keempat daerah sehingga 16 Februari ini. Lima belas mahasiswa menerima beasiswa di bawah program Beasiswa Bersama. Majlis penandatanganan berlangsung di Ibu Pejabat Hangi Industries di Pulau Muara Besar. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Program yang diungkapkan kali ke-12 itu merupakan inisiatif kerjasama antara UBD, Hangi Industries Sendirian Berhad dan Universiti Zhejiang. Ia bertujuan bagi melengkapkan belia dengan kemahiran serta peluang untuk menjadi jurutera yang berkemahiran. Bersedekah merupakan salah satu cara untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dan yang memerlukan bantuan seperti golongan fakir dan miskin termasuk juga anak-anak yatim. Menghulurkan bantuan kepada mereka terutamanya anak yatim yang hidup susah dan tidak mendapat penjagaan sewajarnya bukan sahaja dapat mengurangkan bebanan bahkan juga dapat menimbulkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati mereka. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Memeduli dan Menyayangi Anak Yatim Tanggungjawab Bersama. Alhamdulillah, masyarakat kita masih kaya dengan sifat kasih sayang, simpati dan bertanggungjawab terhadap anak-anak yatim. Banyak pihak berusaha untuk mengumpulkan dana bagi memberi bantuan kepada mereka, sama ada dari pihak kerajaan, swasta ataupun persendirian. Banyak kemudahan juga disediakan untuk kita menghulurkan sedekah atau dharma, antaranya melalui khidmat pesan ringkas yakni SMS, iaitu perkhidmatan SMS Brunei Prihatin bagi dana pengiran muda mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim yang telah dibukakan selama 9 bulan mulai 2 Desember tahun 2024 yang lalu sehingga 2 September tahun 2025. Universiti Brunei Darussalam UBD memeterai perjanjian perlesenan dengan Pawagam Aman Hills bagi tayangan khas Wujud, sebuah dokumentari yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Majlis penandatanganan dan perasmiannya diadakan pagi tadi. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Tayangan ini yang memperkenalkan identiti kebudayaan Brunei dihasilkan sebagai sebahagian daripada projek penyelidikan akademik yang dibiayai UBD dengan kerjasama New Wave Films. Karya fotografi bersejarah yang merakam semangat Brunei dan rakyat negara ini secara terperinci dirasmikan semasa pameran fotografi BN40 yang mempamerkan gambar kumpulan koreografi terbesar di dunia. Perasmiannya diadakan petang tadi di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja.
Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurkalbi binti Haji Wasafillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran tersebut bukan sahaja meraikan pencapaian negara tetapi sebagai platform untuk memberikan inspirasi dan penghargaan dalam kalangan masyarakat tempatan dan pelawat antarabangsa. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula esok sehingga 7 Mac depan dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Bagi memastikan para qari dan qariah negara bersedia untuk mempersembahkan bacaan Al-Quran dengan lebih baik dan berkualiti tinggi di Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1446 bersamaan 2025 Masihi yang akan diadakan pada penghujung bulan April tahun ini, bahagian kemajuan syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Agama menganjurkan bengkel taranum Al-Quran. Petang tadi diadakan majlis penutupan bengkel tersebut di Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Bengkel selama 5 hari dibimbing oleh pembengkel jemputan dari Malaysia. Bengkel memperkasa bacaan qari dan qariah dengan kaedah bacaan dan lagu Al-Quran yang segar dan berbeza, di samping mempelajari kekuatan dan kelemahan dalam bacaan Al-Quran secara berteranum. Buku Kampung Batong Lain Dulu Sekarang Lain memaparkan perkembangan sebuah kampung yang dahulunya terletak di pedalaman jauh dari unsur kemodenan, namun kini berkembang menjadi sebuah penempatan yang setara dengan kampung-kampung lain. Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, menggariskan perkara itu semasa majlis pelancaran buku tersebut petang tadi di Kampung Batong. Buku tersebut diharap dapat menarik minat para penyelidik dan pihak tertentu untuk mengkaji dan mengenali kampung berkenaan. Buku hasil tulisan Datuk Paduka Haji Ishak bin Haji Abdullah itu mengandungi 7 bab yang menggambarkan proses panjang perubahan kampung tersebut bermula dari asal-usul, tradisi, ekonomi, adat budaya hingga perkembangan prasarana dan kemudahan moden. Seorang wanita warga negara Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu. Majlis pengislaman berlangsung petang tadi di Masjid Kampung Kapong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Danyang Flordeleza Roxas Daldi, 47 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Aida Florida binti Abdullah. Sejak awal Januari tahun ini, lebih 30 orang memeluk agama Islam di negara ini. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD diiktiraf atas komitmennya terhadap tempat kerja dan kesejahteraan komuniti dengan memenangi anugerah perbankan Brunei Health and Wellness Initiative of the Year semasa anugerah pengurusan cemerlang Asia 2025 di Bangkok. Pengiktirafan itu menggariskan kesan inisiatif Duta Kesejahteraan BIBD, program perintis yang memperkasakan kaki tangan BIBD dan rakan kongsi strategik untuk berkhidmat sebagai responden pertama dalam kecemasan kesihatan fizikal dan mental. Dengan melengkapkan duta dengan kemahiran penting untuk menyelamatkan nyawa dan sokongan psikologi, BIBD mentakrifkan semula peranan institusi kewangan dalam memperjuangkan kesejahteraan holistik. Sementara itu, anugerah Brunei Employee Engagement of the Year dimenangi oleh Bank Baiduri. Penganugerahan tersebut mengiktiraf usaha Bank Baiduri dalam mengukuhkan mobiliti dalaman dan memastikan kaki tangan dilengkapi dengan kemahiran dan peluang yang diperlukan untuk berkembang maju.
Majlis penganugerahan berlangsung di Bangkok, Thailand. Pengiktirafan tersebut diberikan kepada organisasi dan pemimpin yang menampilkan kecemerlangan prestasi dan kepimpinan berwawasan dalam pelbagai domain. Ia termasuk beberapa program penglibatan pekerja, kepelbagaian dan projek rangkuman serta inisiatif kesihatan dan kesejahteraan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB melantik Universiti Teknologi Brunei UTB untuk menjalankan kaji selidik rangkuman kewangan dari segi permintaan negara Brunei Darussalam 2025. Kaji selidik yang akan bermula 24 Februari hingga 30 Mac 2025 bertujuan mengukur tahap rangkuman kewangan di negara ini, mengenal pasti sebarang jurang dan halangan dan meningkatkan lagi akses kepada produk dan perkhidmatan kewangan yang tersedia di negara ini. Ia melibatkan 2,600 individu dari seluruh negara yang mewakili pelbagai lapisan penduduk. Pengumpul data yang dilantik oleh UTB akan menghubungi individu-individu yang telah dipilih untuk menjadualkan temujanji bagi membantu melengkapkan soal selidik. Sebarang keraguan mengenainya, hubungi UTB atau email ke finsisurvey@utb.edu.pn. Bola sepak Liga Perdana Singapura. Pasukan Brunei di PMMFC akan menentang Balestier Khalsa FC malam ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Brakas bermula pukul 8.15 malam. Siaran langsung perlawanan boleh diikuti menerusi saluran RTB Go dan rangkaian Radio Harmoni FM. Sempena Hari Kanser Sedunia 2025, Pusat Kanser Brunei Jurudompang Medical Center JPMC akan menganjurkan acara larian, berjalan dan berbasikal. Acara berlangsung Ahad ini dengan melalui beberapa kawasan dan jalan tertentu bermula dari Taman Sultan Omar Ali Saifuddin. Acara bertujuan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pengesanan awal dan pencegahan kanser serta mengamalkan gaya hidup sihat.